Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah pada hari ini kita sambung pada muka surat 532 dalam surah Ar-Rahman lah. Masih lagi dalam surah Ar-Rahman pada muka surat 532. Jadi insya-Allah pada hari ini kita masuk pada ayat yang ke-19. Kita masih lagi mencari makhraj yang bersifat angin kata. Itu hamas kata. Mahmus dalam bahasa Arab, mahmus ataupun hamas kata. Jadi kalau bahasa Arab ni dia ada macam-macam jenis pembahagian. Contoh saya kata kalau sifat yang berat atau al-itbaq. Al-itbaq tu yang mana huruf-huruf yang berat, contoh sad, dad, ta, ra. Kadang-kadang kalau kita belajar di tanah Arab dia tak panggil itbaq, dia panggil thaqil kata. Thaqil dia seberatkan. Tha gigit lidah, thaqil beratkan dia. Tanya Syekh macam mana bila beratkan dia? Memuncungkan sedikit dari huruf itu. Ataupun kalau mana lebihkan muncungan. Sa, sa. Kalau bagi bawah pula dia muncungkan juga huruf yang berat itu. Sai. Kan kita baca ihdinas siratal mustaqim. Si jadi sin. Tapi kalau kita baca yang betulnya lebih tepat ihdinas sirat. Kadang-kadang muncul sangat dia jadi ihdinas siras, su bunyi su. Dia terbunyi bagi depan. Ada siratal ladzi dan siratal ladzi ke siratal ladzi. Mana muncungkan sedikit. Mana thaqilkan pada huruf sad kerana sifatnya itu al-itbaq, beratlah bunyi dia. Kalau kita baca dalam surah Al-Fatihah lah. Dia sira, sin jadi sin. Tapi kalau kita nak rasa tak nak bagi bunyi sin sangat, betulkan sedikit dari segi dalam mulut tu. Sira, siratal ladzi. Sira, say. Memang kena muncung sedikit lah. Tapi kalau tak boleh muncung, kita betulkan lidah kita bagi sira. Dia tak jadi sira sangat. Kalau sira tu dia jadi nipis. Ada lawan pada berat, thaqil, khafif. Itu ringan. Kalau tebal, kalau tebal dalam ni bahasa Arab tafkhim. Tebal. Ni lawannya tarqiq. Tu. Tebal lawannya nipis. Berat lawannya ringan. Okey, kita masuk pada ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahraini yaltaqiyan. Okay, para jemaah, kita cari huruf yang bersifat angin kata. Mahmus atau hamas. Yang diberikan hembusan sikit pada hurufnya itu. Huruf apa ada dalam ni? Dia ada huruf ha, apa dia panggil? Ha pedah. Bah. Ini sifatnya angin, hamas kata. Makhrajnya di mana? Ada sifat dia bersekali dengan makhraj. Makhraj ni kata cara kita nak membina huruf tu yang digunakan bahagian dari rongga mulut kita, dari mulut sampai ke halkum ni. Sampai ke pangkal rengkung. Dan hidung itu bahagian yang digunakan, hidung, bahagian mulut dan bahagian rengkung kita. Yang tidak digunakan selain pada itu tak ada lah. Itu cara nak membina huruf ha kata, bah kata. Yang dimasukkan sekali sifatnya bersama dengan sifatnya itu dia angin kata.
dia berangin sifatnya. Itu hamas. Hembuskan sikit daripada sebutan huruf ha. Bah. Antara huruf ha ni antara huruf yang sedikit panjang lah. Kalau kita baca a, ba, ta, tha, ja, la, itu satu harakat ha. Lambat sikit nak sebut. Cuba kita sebut huruf ba. Cepat kan? Ja. Cepat. A. Cepat. Sya. Sedikit lambat. Okey, sebut huruf ha pula. Ha. Lambat tak? Lambat sikit daripada huruf yang lain. Itu ada setengah pendapat mengatakan ianya satu harakat ataupun 1.2, 1.1 harakat. Huruf-huruf yang lambat yang mana cepat itu 0.5 ke 0.7 harakat. Huruf-huruf yang dibaca dalam keadaan ada syiddah biasanya sifatnya. Okey, jadi huruf ha ni sifatnya hamas kata. Macam mana nak tahu hamas? Bila kita sebut, kita letakkan tangan depan mulut kita dan kita sebut baharai. Maksudnya dia akan rasa sedikit angin. Dan angin pada tingkatan huruf ha ni angin yang agak kuat ke yang sederhana. Ada peringkat dalam 10 huruf yang dipanggil huruf yang berangin. Ada beberapa huruf yang angin dia kena hembuskan sedikit sahaja kerana suara itu lebih. Ada yang mana angin dia itu dihembuskan lebih sedikit daripada huruf yang lain. 10 huruf yang hamas itu dapat rasa melalui kita punya tangan. Itu kita nak tahulah. Kaedah nak tahu, kita letakkan tangan depan mulut, kemudian kita cuba sebut huruf tu tahan nafas. Kalau tahan nafas tak dapat nak sebut huruf tu angin. Dan kita letakkan satu lagi kaedah, letakkan tangan pada mulut itu. Ada setengah orang yang sebut ha. Mana suara yang kuat, angin sangat kurang. Jadi cara nak sebut tu kita sebut lebihkan angin, tolakkan sikit. Ha. Okey, 1 2 3. Itu. Cara yang latihan dia kita buatlah ha. 2 harakat itu angin saja, 1 suara. Itu nak bagi biasakan pada rengkung tengah kerongkong. Sebab makhraj ni bukan makhraj Melayuiyah kan? Bukan makhraj kita punya makhraj bahasa kita. Kita tak pakai. Dalam bahasa Arab saja dipakai. Adapun jadi bahasa Jawi pun, kalau kita tulisan Jawi pun tak sebut pun huruf ha pedas ni. Dalam tulisan sahaja dalam Jawi no. Dalam percakapan kita tak pakai huruf ha, maka susah sedikit untuk kita sebut. Bila orang tu banyak baca Quran, banyak senanglah dia nak sebut huruf ha. Kalau dia kurang baca, maka susahlah dia untuk sebut huruf ha. Okey. Kita masuk lagi, kita tengok ada lagi tak huruf yang berangin di sini? Marajal bahraini yaltaqiyan. Huruf ta. Cantik. Ada berapa? 2 kat sini. Ada lagi tak lepas tu? Dia kata huruf ta. Kita sebut makhrajnya di mana? Cara nak buat huruf. Hujung lidah letak di gusi atas. Gusi atas. 2 gigi bawah atas sikit pada gigi kepak kita. Ta. Kemudian kita rasa macam mana kaedah sebut huruf ta. Cuba sebut huruf ta tanpa angin. Ta. Okey, kita sebut tanpa angin dia jadi bahasa Melayu. Huruf T. Ta. Kita. Tu boleh sebut, tapi dia akan jadi huruf T, dia tak jadi huruf ta. Maknanya bila kita sebut kena letakkan sedikit pada hujung gusi. Kemudian keluarkan sikit. Cuba try kita. Ta. Tengok lidah ustaz ni. Kat gusi. Lepas tu tekan sikit ta. Jangan atas sangat, jangan bawah sikit, bawah ca. Kalau lidah kita duduk bergulung dia duduk ca lah. Itu tak mana huruf tu bila kita sebut ca dia jadi jauhlah makhraj lah. Tekankan sedikit kerana sifatnya syiddah dan hamas kata. Berangin. Macam mana nak tahu berangin? 2 cara. Yang pertama kita letakkan pada depan ta, sebut ta. Itu kita dapat tahu angin. Dan cuba sebut huruf tu tanpa bernafas. Kalau tak sama bunyi dia, tak jadi bunyi dia, tak sama dengan asli, maka huruf tu sifatnya jadi sifatnya berangin. Kalau tak sama bunyi macam huruf ta tu. Kadang-kadang kalau kita baca cepat, huruf ta ni dia angin tu taklah banyak sangat. Tapi kalau dia baca dalam keadaan tartil, kalau hadar ke tadwir ke, hadar kata laju, sederhana laju, dia akan hilang sikit lah huruf angin tu, berangin tu. Kita tak rasa lah angin tu kuat sangat. Tapi kalau kita baca tartil, dalam mana kita baca satu persatu dalam pembelajaran, dia akan jadi dia rasa angin dia.
Yaltaqiyan. Okey, ikut Ustaz. 1 2 3. Yaltaqiyan. Okey, cantik. Itu pada huruf yang berangin. Itu dua huruf yang sifatnya hamas. Okey, kita cari dalam dua ayat yang ke-19 ni ada tak huruf yang tebal? Tebal ni Ustaz macam ingat lagi tak tebal? Huruf yang tebal tafkhim. Kata isti'la, kata yang mana isti'la ini lidah kita duk bergulung tala ke atas. Bunyi dia akan jadi macam mana bunyi huruf yang tebal? Bila dia barat atas? Muncung, dia tak muncung sangatlah lidah kita duk kata tala ke atas. Bunyi o. Huruf apa ada yang o bunyi tu? 7 huruf dah. Ada berapa? 7. Pertama kha. Kemudian kita ingat yang depan dulu, baru kita ingat pak beradik tu. Itu senanglah macam tu. Lidah kita duk menaik ke atas, dia tala ke atas, itu dia panggil isti'la. Isti'la dalam bahasa Arab ala. Ala ni tinggi. Apa yang tinggi? Lidah kita tu meninggi. Lidah kita. Jadi huruf yang kita nak tahu huruf isti'la, kita tengok lidah kita dalam keadaan yang tinggi. Dia duduk Dia tak duduk bawah, tak duduk tepi. Dia betul-betul gulung duduk tala ke atas sikit. Itu dia panggil huruf yang dibaca dalam keadaan yang meninggi, isti'la. Itu sebahagian daripada isti'la ini adalah hurufnya dipanggil huruf yang tebal, tafkhim dalam bahasa Arab. Atau dari mana dia ulama letakkan, senang nak baca, nak letakkan bagi faham, tebal lah. Bunyi dia macam mana? O. Okey, yang pertama huruf kha. Okey, sebut kha. Yang kedua ra, rin. Okey, ra. Okey, yang ketiga huruf qaf. Qa. Qa. Itu. Sebut 1 2 3. Qa. Lepas tu yang keempat sa. Okey, yang kelima dha. Okey, yang keenam ta. Yang ketujuh dha. Dha ada titik tu. Dha. Ta ada titik. Dha. Selalu orang kita baca za kan, bunyi salah, mana tak tepat lah kata. Kita dalam ada setengah pandangan memang kata bunyi dia macam tu. Tapi ada setengah pandangan yang lebih tepat itu gigitkan lidah tu. Za. Astaghfirullahalazim. Azim ke azim? Zim. Azim jadi azmu kata. Azamim, azam. Kalau azamim baru yang maha agung kan. Kalau azam ni berazam lah. Fa idza azamta fatawakkal ala Allah dalam surah-surah. Jadi tukar makhraj. Kerana bunyi dia lain, maka terus makna tu berubah lah. Azim gigit lidah. Astaghfirullahalazim. Zim. Dha gigit. Okey, ikut ustaz mana huruf dha ni kita latihlah sikit. Okey, bunyi lagu Badar. Wadhidhu bal. Kemah ustaz tengok bagus. 100% semua betul lah. Tak ada bunyi dah. Dzudhan dhanidham. Okey, cantik. Naminal muwadhi madhidhan dhanidha. Kalau salahnya dia ada desiran lah. Zazizubaz. Jadi huruf ni sangat penting lah, kerana dia akan menyebabkan kesalahan tu. Kalau kita buat salah, dia akan menjadikan sesuatu perkataan dalam bahasa Arab tu berubah makna. Kebanyakan dari huruf dha. Itu yang setengah tu kita sebut za. Kalau za, jangan za sangat bunyi dia macam desiran. Mana kita lebihkan pada bunyi kesat itu. Dha. Tu bunyi dia. Barulah kata bacaan kita itu, perkataan yang kita sebut itu tepat dengan makna yang kita kehendaki itu. Okey, kita masuk dua sifat huruf yang berangin kini. Ada tak huruf yang tebal tadi? Saya tahu yang 7 yang kita cari dalam marajal bahraini yaltaqiyan. Ada tak? Betul. Qaf ada. Huruf qaf. Huruf yang tebal yang mana dia panggil isti'la. Dan setengah pada isti'la ini, huruf yang tebal ataupun huruf yang meninggi lidah, bila dia baris bawah, ada sebahagiannya tak perlu kita muncungkan. Ada sebahagiannya kita muncungkan. Yang 4 beradik yang saya kata berat tadi, sad, dot, ta, dha, itu bila baris bawah kena muncungkan. Si, dhi, ti, dhi. Tapi huruf-huruf yang ni dia panggil huruf yang meninggi, yang tebal. Tapi dia tak berat.
Bunyi dia kalau bawah yaltaqiyan ke yaltaqiyan, qi ke qi. Qi biasa. Buka mulut. Okey, ikut ustaz. Qi. Renyah kata. Qi. Yaltaqiyan. Bunyi dia berat lawan dia. Bunyi dia apa ni, berat lawan dia? Ringan. Berat ringan lah. Itu bunyi dia ringan. Jadi tebal lawan dia nipis. Bila bagi bawah bunyi dia nipis kata. Qiyan, jangan kita muncungkan dia. Okey, cantik. Dah dapat tahu dah dua sifat kat sini. Kita dah tahu sifat yang berangin dan kita tahu sifat yang tebal. Tebal yang mana isti'ala lawan dia istifal. Istifal ni kata yang mana tidak dimuncungkan lah kalau disebut. Tak ada bunyi o. Contoh saya kata lawan pada dia huruf a, ba, ta, tha, semua mulut, semua lidah kita lebar bila kita sebut. Itu dia panggil istifal lah, lawan pada isti'ala. Isti'ala tadi yang kita sebut sa, ra, qa, semua bunyi o, lidah kita duk bergulung. Itu hamas tadi yang kata yang berangin lawan dia tidak berangin. Huruf-huruf yang biasa selain daripada huruf yang hamas ni semua huruf yang jahar, yang tidak berangin dan dibaca dalam keadaan yang nyaring. Okey, jelas tak? Huruf qaf kita dah tahu dah kat sini tebal. Okey, kita tengok huruf yang mana ayat yang ke-20 pula kata. Kau ustaz baca. Okey. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Okey, kita cari dulu huruf yang berangin di sini ada berapa? Para jemaah. Bila mula sekali. Bainahuma ada tak huruf berangin kat situ? Yang kena hembui. Ada. Huruf apa tu? Huruf ha. Ha mana ha pedas? Ha simpui. Bainahuma. Ha itu biasa. Bainahuma hu bunyi dia akan perlahan kerana angin tu lebih. Okey, huruf ha ni agak susah lah. Ada yang kita tengok kitab-kitab lama setengah tu kata setengah pada kitab lama menggunakan makhraj di dada. Di dada. Huruf ha. Bila mati bah. Contoh saya tahu yang ada nama Allah belakang. Innallah kata. Allahu akbar Allah. Dia tak ada Allah belakang. Bila itu apa yang Allah belakang? Ada tak azan? Tak ada kan? Tak ada. Dia nama Allah belakang innallah kata. Allah kata ada yang mana kadang-kadang dia jadi ikut dada. Dia keluar. Kadang-kadang dia ikut pakai rengkung. Jadi kalau yang mana kita bukan orang bahasa Arab, kita ajam kata. Kalau ulama dulu dia bahaskan dalam kitab-kitab tajwid ni untuk memudahkan kefahaman bagi orang kita nak selamatlah baca huruf ha ni, kata dia ambil makhraj dada. Dia ambil makhraj dada kerana nak membezakan huruf ha yang biasa, huruf ha yang simpui dengan huruf ha yang pedas. Bila kata huruf ha pedas itu sama dengan ha simpui, dua-dua makhraj dikerongkong, maka orang akan salah faham. Orang akan rasa, ramai akan rasa hampir sama makhraj dia. Jadi untuk memudahkan huruf ha, ulama-ulama terdahulu meletakkan ianya makhraj dada. Tapi kalau kita tengok bahasa Arab yang sebenarnya huruf ha yang kata yang simpul ini bukan makhraj dada. Makhraj ni pangkal kengkung. Kita akan sebut bukan ha tapi ha. Ha bukan ha. Ihdinas sirat. Ihdinas sirat. Ada ha yang simpul. Okey, nanti kita inilah kita keluarkan inilah lagu sikit, lagu Badar untuk mudah ikut. Okey, 1 2 3. Ha hi hu bah. Hu han haniha. Okey, cantik. Naminal muhi. Okay. Mahihan. Haniha. Dia sedang je. Kalau mana kita sebut ha biasa kita lah, kalau kita gelak ha. Dia tak pakai paparu kan? Ada orang gelak sini pakai paparu? Tak ada lah. Tak ada ha. Mungkin ada kat kita punya kantin. tapi kat sini tak ada lah Ustaz dengar. Setakat ni tak ada. Yang paparu tak ramai lah pakai paparu kalau gelak tu. Seorang-orang je lah. Dia pakai rengkung ada, ramai pakai rengkung. Dia ha biasa je. Itu makhraj, dia panggil makhraj huruf ha simpui. Itu. Jadi huruf ni berangin hamas. Macam mana nak tahu berangin? Yang pertama kita bila sebut hurufnya boleh tak tahan nafas bila sebut hurufnya? Maka tidak boleh. Itu salah satu cara nak tahu. Dan kedua, bainahuma hu.
Kita akan rasa sendiri depan tangan kita, dia akan rasa angin yang keluar pada huruf ha. Bainahuma. Dia rasa kuat angin dia. Yang huruf ha ni dia kuat. Dia panggil angin dia sifatnya itu tinggi, yang agak kuat lah. Okey. Ada lagi tak para jemaah? Barzakhul la yabghiyan. Ada huruf angin lagi sini. Huruf zai, kata orang setengah tu kata selalu ingat huruf zai ni berangin. Sedang huruf zai ni tidak berangin. Sifatnya jahar. Yang mana lawan sa za. Huruf ni yang mana huruf zai kata barzakhul, barza za, tahan nafas. Za boleh sebut. Tutup hidung, za masih lagi boleh. Kerana sifat ini dia tidak ada angin, tak perlukan angin. Tapi bila kita sebut za, kadang-kadang terasa sikit. Sebenarnya bukan angin yang keluar, suara kita yang keluar sekali dengan nafas sedikit. Tu. Barzakhun, ustaz tahu huruf zai kata. Lawan dia ada huruf ni dia panggil jahar. Huruf za, okey sebut ikut ustaz. Za. Dia ada bunyi apa tu? Satu sifat yang tunggal baginya, desiran. Desiran macam bunyi sayap lebah. Tu. Ini macam-macam ada pandangan. Sayap lebah. Kata sayap lebah, dia ada adik-beradik, 3 beradik lah dia ada. Huruf sa, za, so. Semuanya yang mana sifatnya berdesir. Ada bunyi macam-macam yang kita nak tafsir lah dalam bunyi itu. Cara nak buat sifatnya sofir itu adalah kita menggunakan gigi atas dengan bawah itu dirapatkan sedikit. Kemudian lidah duduk belakang bergulung. Bunyikan. Itu huruf yang berangin. Tapi kalau tak berangin, jangan tolak angin, tolak suara. Okey, ikut ustaz 1 2 3. Angin tak ada. Okey, kalau kita tukar yang berangin pula. So pun sama, muncung. Cuma beza muncung tak muncung dengan huruf sin dengan sod. Yang tebal berat dengan nipis kata huruf dia. Jadi kat sini kita dapat kenal huruf za ni kita mana sebut lebihkan suara. Dia kena keluar suara. Jangan keluarkan angin. Maka itulah sifat huruf za, tidak ada angin. Jaharkah mas? Yang tak ada angin? Mas tadi ada angin dalam bahasa Arab, jahar itu tidak berangin. Okey. Jadi jelas kat sini. Ada lagi tak? Huruf yang berangin. Baru satu kita jumpa huruf ha tadi. Kha betul. Kha. Kita nampak macam tak ada angin, tapi sebenarnya ada berangin. Sebut huruf kha dengan menahan nafas, boleh tak? Tak boleh. Dia takkan terjadi kerana memerlukan angin dikeluarkan sedikit dari mulut kita. Kemudian kita ambil tangan kita letak depan. Kha. Dia agak rendah kekuatan angin dia. Kerana suara itu keluar dengan jelas. Dia tingkatan huruf angin dia, huruf ni tingkatan angin dia sangat rendah daripada huruf-huruf yang lain. Huruf ha tadi kita rasakan kuat kerana kita tolak angin tu keluar. Jadi huruf kha ni dia rasa angin dia rasa rendah sedikit. Rendah kerana suara itu kuat kata. Macam mana sebutan dia? Kha. Muncung tak? Kha. Kalau berat dia muncung, tapi huruf ni tak berat, dia panggil tebal sahaja. Tebal tengok lidah kata. Lidah kita berada dalam keadaan yang bergulung dan semua hurufnya bunyi o. Kha. Bibir kita jangan muncung sangatlah. Sedikit dimuncungkan sahaja. Kha. Itu. Okey, kita buat lagu lah. Huruf kha ni kita nak mahirkan dari segi sebutan dia punya lelangit kita. Lelangit keras ke lelangit lembut? Duduk depan tu langit keras, belakang tu langit lembut. Geseran yang berlaku pada lelangit yang keras. Kha. Bunyikan lagi kha. Yang ni ada tak dalam bahasa Melayu huruf ni? Siapa orang utara dia ada. Mungkin negeri-negeri dia ada lah ikut percakapan. Kalau kita yang kalau biasanya tak pakai lah kan. Tak pakai ada huruf kha. Ada, kalau ada pun berapa perkataan je lah. Mungkin ada tu. Jadi kat sini kita sebut sedikit memuncungkan bibir. Jangan terlalu muncung kha. Bila kita sebut khalidina fiha, sana. Khalidi sikitnya. Ada muncungkan sedikit saja. Okey, ikut ustaz. Khalidi. Okey, yang ikut salah pula. Muncungkan betul-betul. Khalidi. Itu betul. Mana betul lah salah. Dah betul lah salah tu. Yang betul itu betul. Kata. Okey, kita masuk huruf kha punya lagu, kita nak bagi biasa. Kha khi khu bakh
Bila dia mati dia muncungkan sikit. Bah. Kerana huruf ni dia panggil tebal, isti'la, meninggi. Yang bunyi o tebal terus. Khu khan khani khakh. Bagi depan muncung lah. Dia kena muncung pun bagi depan. Khu macam biasa lah. Khu khan khani khakh. Naminal mukhi makhi khan khani kha. Okey, nanti saya dengar jemaah betul luluh dah huruf ni. Huruf kha ni luluh kata jemaah. Kata pakai polidan lah. Ada orang yang tak boleh sebut kata. Ada ustaz ngajar-ngaji kat Birah lah kata. Ustaz suruh dia sebut kha. Dia sebutlah. Dia sebut dia kata. Ustaz, bahaya ustaz, gigi saya tercampak depan ustaz kata. Saya tak bawa pakai polidan kata. Tak apalah. Jangan sebut dah kata. Boleh mana dia boleh terkeluar tu dah. Sebab nak tekankan pada langit tu. Ikut yang tu agak susah sikit lah. Huruf kha ni bagi setengah orang dia mudah. Tapi setakat ni yang saya dengar semua boleh lah cantik sebutan. Kerana kena sebut jugalah. Kena biasakan sebutan itu. Okey, kita tengok lagi. Ada tak lagi huruf yang berangin? Kat sini ada dua dah kita dapat. Huruf ha dengan huruf kha yang berangin. La yabghiyan. Okey, sebut la yabghiyan. Okey, ada tak huruf yang dipanggil hamas kat sini yang berangin? Huruf gha, ghin tidak lah. Tak ada huruf yang berangin, tak ada. Okey, dah habis huruf berangin, kita kena cari pula huruf yang sifatnya tebal. Tebal ni senang je, isti'la ni meninggi yang tebal ni tak banyak pun, dia tak banyak, 7 pun. Ulang. Hamas tadi ada 10. Ini ada 7 saja. Okey. Yang tebal kerana isti'la ada satu yang tebal dibaca kerana sifatnya yang unik pada huruf tu. Ada yang tebal kerana sifat tunggalnya, sifat yang berlawan. Ada yang tebal kerana sifat tunggalnya kadang-kadang dia boleh jadi nipis. Bar kata ra. Sebab tu ulama kalau yang mana ulama membahaskan huruf ra saya kata. Huruf ra dia bunyi macam a juga noh. Cuba kita sebut huruf tadi, huruf-huruf yang 7 yang tebal. Kha. Okey, ra. Qa, qaf, qa. Sa. Da. Ta. Za. Ra. Bunyi macam a tapi kenapa tak masuk? Sebab ada ulama yang membahaskan huruf ra ni tak semua huruf bunyi ni ra. Ra ada baca. Ra. Ada daripada ra. Tu. Dalam berbagai-bagai mazhab dan qiraat yang ada pada setiap negeri, pada setiap negara. Sebab tu ulama ada dalam satu meletakkan hukum yang tetap tu huruf yang 7 tu. Dia tak boleh ubah dah bunyi lain. Tapi ra ni kadang-kadang dia bunyi ra ada, bunyi ra sikit pun ada, ra pun ada. Ada boleh berubah mengikut pada tempat-tempat tertentu. Jadi kat situ dia ada satu sifat dia tafkhim dan tarqiq. Tebal kadang-kadang dia jadi tebal, kadang-kadang jadi nipis. Okey, kita sebut kat situ huruf yang tebal satu yang kita rasa yang biasa kita sebut bar. Bar muncung tak dia pada dalam yang mana huruf yang mati dah sebelum dia berbaris atas. Muncungkan sedikit dia. Bar ke bar? Okey, ikut ustaz tengok mulut kita. Kita ambil daripada bainahuma lah. Bainahuma barzakhul. Itu. Kalau kita buat macam tu, betul ke salah? Tak, bukan betul salah. Tepat ke tak tepat? Tak tepat dah dalam mazhab kita. Okey, ikut yang salah dulu. Ikut yang kurang tepat. Bainahuma barzakhul. Huruf ra tu dibuka. Itu dia panggil kurang tepat dalam mazhab kita lah. Jadi kita nak betulkan dia, nak tepatkan dia. Bainahuma barzakhul. Kuat. Dia bunyi berat terus. Atau tebal. Barzakh. Okey, cantik kat situ. Huruf ni dipanggil huruf yang sifatnya macam tu. Tebal, tafkhim. Tapi kita tak masuk meninggi lah. Kita tak masuk dalam meninggi. Tapi kalau bila tanya, bila kita belajar macam ni, saya kata cari huruf tebal. Masukkan terus sekali. Dia sifat dia tafkhim. Dia masukkan tebal. Tapi kita tak masuk dalam isti'la kata. Okey, ada lagi tak yang kata yang tebal isti'la? Huruf apa lagi? Huruf ghin. Tapi sebelum tu ada huruf apa? Kha.
Kha tadi kita dah belajar huruf kha tu meninggi, yang mana isti'ala dia bunyi a, kha. Bila bagi depan khul, dia memang dah muncung dah. La yabghiyan. Okey. Yabghi. Ada lagi tak huruf yang dibaca dalam keadaan yang tebal? Itu. Mana sifat asal dia tebal. Bila dia bagi bawah dia tak jadi tebal dah, dia nipis sebutan dia. Sifat asal dia tebal. Huruf ghin. Ghi. La yabghiyan. Okey. Okey, kau Ustaz. Yabghiyan. Okey. Cantik. Huruf ghin kat mana makhraj dia? Kha dengan ra ini satu makhraj, satu tempat yang sama. Cuma membezakan, apa yang beza pada huruf ra dengan huruf kha? Huruf kha ni sifatnya ada angin yang ke luar. Tapi huruf ghin ni ra. Tidak perlukan angin. Cuba tahan nafas, sebut ra. Tahan nafas, ra. Tahan nafas, sebut kha. Kha tak ada hidung, dia keluar ikut mulut pula nafas tu. Dia tak pakai hidung. Tapi huruf ghin ni yang mana Ustaz sebut dia ada ra yang mana tidak memerlukan angin. Okey, sekali lagi kita buat lagu Badar lah. Ghaghighu bar. Cantik. Bila mati huruf ra, ghin ni dia munculkan sedikit dari mulut kita, dari bibir kita bahkan. Okey. Ghuran ghani ghar. Naminal mughi. Ghi bunyi dia. Sekali lagi, naminal mughi. Maghiran. Ghanira. Dia susah sebab dia dekat-dekat. Ghanira. Okey, nanti huruf ghin yang mana luluh dah jemaah kita sebut huruf ghin. Dia sifatnya itu tebal. Isti'ala kata. Bila nak sebut dalam keadaan yang tebal, dia mati dia bar. Mar. Ada ghairil. Kita sebut yang pertama itu kita jadikan dia berat. Maknanya sini ada juga yang makhraj dibaca macam tu. Tapi kalau kita yang biasa mazhab kita tak muncungkan sangat. Okey, kita baca yang berat ghairil. Kita baca yang betul, yang sifat yang tepat itu dalam mazhab kita ghairil. Muncungkan sedikit saja ra. Ghairil. Dia Fatihah ni kalau kita dah belajar kita dah biasa kita punya cara, dan kita dah ada yang cek kita punya Fatihah dan kita baca itu dalam keadaan betul dengan guru kita, maka itu kita punya cara bacaan kita yang tepat. Tapi kalau kita pergi kat guru lain pula, jangan kita nak samakan dengan guru yang tu. Contoh saya tu, ustaz macam tu lah, ada dulu ustaz belajar juga kan, kat guru ni dia baca macam ni, kat ni kita jadi penin kata. Sini dia baca macam ni. Ada satu guru ni dia kata baca ghairil. Ada satu lagi ghairil. Dia tak muncung. Ada satu dia kata ghairil. Tanah Arab ni kat Jordan lah. Lepas tu macam mana pening kepala nak ikut mana. Ada yang baca ghairil, ada yang baca ghairil. Ril dengan ril, ikut bagi ril lah, tak panggil ril. Tapi dua-dua tu lahjah panggil. Lahjah Quraisy yang lebih tepat. Nabi punya bacaan punya keluarga Ahlul Bait kata. Yang mana lebih tepat cara bacaan Quraisy. Macam mana nak tahu bacaan Quraisy ini? Kita cari orang yang berbangsa Quraisy dalam keturunan Nabi dan bahasa dia masih dijaga, sanad dengan dia. Itu yang betul-betul cara. Tapi kalau kita ambil lahjah Baghdad, lahjah Melayuiyah, dia ada bunyi rel dah kata. Ada orang tanya, ustaz betul tak kata. Takut ni tak masuk syurga ni. Dah rukun dah salah nanti kata. Dah rukun dah salah, banyak dah salah bacaan kita. Itu tempat dah. Takutlah kata tak sah semayang kata. Sebab tu Allah bagi kalau Allah bagi kemudahan dalam kita berbahasa, dalam qiraat, ulama pun letakkan 12 sampai qiraat yang tunggal. Mesti macam mana. Jadi kat situ semua baca tu betul. Tapi janganlah salah sangat. Ghairil maghdubi. Dia rail tu betul-betul macam rail kereta api bunyi dah. Dia tak ada rail dah. Kata rail, dia betul-betul bunyi dah terlalu jauh kata. Ra tu dia macam ghair.
Ghair sikit je lah. Ghairil kata nak buat. Ghairil boleh. Ghairil jangan ril sangat. Ghairil boleh. Ghairil. Kita punya mazhab yang kita baca yang biasanya ra lam bawah ril. Kita baca ril. Kita tak baca ril. Jadi terpulanglah pada kita yang tahu mazhab ni dengan mazhab tu. Ada kata him. Kata. Mana betul? Quraisy punya bahasa. Kalau Quraisy, Raja Quraisy, dia banyaknya ramai kata-katanya di Jordan. Tempat ustaz belajar tu pada Jordan ni dia nama Kingdom Hashimid of Jordan, Hashim, Bani Hashim. Daripada keturunan Nabi asal. Depa kena campak dengan Saud, kata. Saud yang memerintah Saudi dia campak Hashim ke sana, habis semua. Tapi lah ni taklah Islamik sangat, kata. Depa ni dah campak, kata. Ada yang betul-betul yang alim yang ambil sanad daripada betul-betul sanad daripada ni, antaranya yang ustaz belajar dengan guru ustaz lah. Yang seorang ni dia memang dia tak bagi ril, dia tak bagi him. Dia suruh buat him juga. Ustaz mula-mula ingat ikut sudah lah depan dia kan, kata. Mula-mula baca alhamdulillahirabbil alamin, kata. Apa baca macam ni, kata. Khata dia. La. Baca betul-betul, kata. Kena baca alhamdulillahirabbil alamin. Senyum. Depan demi tu kena senyum. Ar-Rahmanir-Rahim. Rahim. Betul tak boleh ikut hidung pula. Kita ada Ar-Rahmanir-Rahim. Ain bunyi ke tu? Dia Ar-Rahmanir-Rahim. Kena betul-betul bunyi macam tak ada ikut hidung. Susah kata. Tak apalah, buatlah macam mana dah tak boleh. Tak boleh ambil yang hampir boleh lah, kata. Ambil yang boleh kita buat macam kita, ikut makhraj yang betul. Hidung kadang kita selalu pakai hidung sebab ada setengah orang tu bersedung. Bersedung dia akan bunyi makhraj tu ikut hidung sebab sumbat sikit. Ustaz ni memang macam tu, ada bunyi sumbat sikit kat itu hidung. Dia Ar-Rahmanir-Rahim. Dan dia suruh senyum. Maliki dia ma tak boleh. Maliki yaumiddin. Kena baca dah. Din kena buka juga mulut. Lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Masuk kat siratal ladzina an'amta alaihim. Kalau kita ada setengah dari mazhab Arabiah ni dia baca him, kata. Kita pun kadang-kadang baca him. Siratal ladzina an'amta alaihim, kata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Dua-dua boleh. Sebab kat sana ada guru yang saya belajar juga, dia ada daurah. Kalau daurah ni bagi 3 hari lah untuk habiskan silibus tu. Kalau macam kita tak laki ni lain, dia ada kita habis depan dengan depan kan, share tu. Dia ambil murid dalam 7 ke 8 orang macam tu. Kadang-kadang dia ambil 10 orang sebelah. Kita duduk depan tu, kita baca satu persatu sampai habis sahnya kita punya, sampai ada peperiksaan lah. Dia sahkan kita punya makhraj tu betul ke tak. Peperiksaan tu dia akan tebuk. Dia bukan lebih pada hafazan daripada makhraj kat situ. Jadi kat situ, yang tu saya kata, bila kita bertembung dua, guru ni kita belajar macam ni macam ni. Yang mana dia ada salah silah dia, kita tahu yang dia pun hebat dalam sebutan, tak ada masalah. Kita nak buat him ke, him pun boleh. Kalau him, hang boleh belajar mana him? Guru aku macam ni. Kata guru saya macam ni. Kita dah ada him. Kalau him pula, hang boleh belajar mana? Saya ada macam ni. Guru saya macam ni ajarkan. Jadi kita janganlah jumud, kata dalam bahasa Arab, jumud ni terlalu sempit fikiran, kata. Tapi yang bila mana tajwid dia kata, tajwid kata dengung, itu penting. Dengung kena dengung betul-betul, ada dengung sikit. Kalau macam tekankan huruf dha tadi, huruf yang huruf makhraj huruf tu kena tekan betul. Itu tak ada kemaafan lah. Ada cuma ada berapa bunyi dia punya tela tu. Itu ada mazhab. Tapi makhraj tak ada. Makhraj yang tu je. Dia tak ada ubah-ubah dah. Okey, kita teruskan. La yabghiyan, huruf ghin termasuk huruf yang berbaris atas itu dia panggil hurufnya ra, iaitu tebal atau isti'la meninggi kita. Ra sedikit muncung. Okey, sekali lagi kita ikut lagu yang tak habis lagi. Ghahiru bar. Ghuran ghani ghar. Naminal mughi maghiran ghanira. Okey. Yang dalam lahjah tu saya sebut sebab apa? Sebab ada setengah orang tu sampai kalau imam tu baca yang lahjah lain, dia tak mau jadi terus tolak kata.
Tapi kalau makhraj tu saya tahu, kalau ikut pada seorang, ada orang tanya ustaz, kalau orang tu sampai bila-bila imam tu dia memang tak betul huruf tu. Kata, dia memang tak betul dah huruf tu, tak boleh sebut lah kata. Dia nak ikut ke tak belakang dia? Saya kata ikut lah. Ada orang lain nak jadi imam tak? Kata banyak tempat ni bukan semua nak jadi kan. Cuma tak ada orang dah, dia yang boleh ada komitmen untuk datang masjid. Kata 5 waktu. Dan dia juga orang yang rajin, yang bersungguh dah nak jadi imam. Dia tak boleh nak betul dah. Mungkin gigi dah tercabut ke apa, salah satu gigi, ataupun mungkin dia tak boleh nak sebut dah. Dia memang tak boleh, dah pure dah kata. Umur berapa? 70 ke atas. Tentu saya tahu imam. Jadi itu dah dia yang boleh, dan dia yang sebutan tu memang tak boleh nak ubah dah. Maka kalau dia masih lagi dalam tempoh pembelajaran dan dia tak dapat nak betulkan, teruskan dia imam, tak menjadi masalah. Itu. Tapi kalau dia yang lebih baik, yang boleh bagi komitmen untuk jadi imam, dan dia boleh sebut huruf tu dengan baik, maka boleh tukar imam lain. Kadang-kadang macam ustaz tak, macam kat situ tak ada pilihan kan. Kata jemaah pun berapa orang jemaah tanya. Satu saf tak sampai. Tak apa lah, memang tak ada orang lain imam lah kata. Nak suruh yang komen tu jadi imam, dia jadi imam kata. Banyak cakap macam ni, kata jadi imam kata tukar ni boleh tak? Saya tak boleh ni, ada macam-macam kata. Masalah. Tak memang kata. Kalau ada 3-4 saf sekali pun kalau tak ada orang lain boleh jadi imam, jadi kat situ dimaafkan lah bagi dia. Yang penting dia dalam tempoh pembelajaran, dia kena belajar, kena masih dalam pembelajaran. Tapi kalau dia tak belajar dan dia tak mau ubah kata, dia boleh sebut tapi dia saja, itu tak boleh, kena tolak lah dia. Yang ni dia boleh sebut, dia tak boleh sebut kata, dia tak boleh nak sebut, dia cuba nak sebut tapi tak boleh, itu dimaafkan kata. Itu je lah yang dia boleh kata, kalau tak ada imam lain lah kata. Okey, kita masuk. Okey, ghuran ghanirar, sekali lagi. Dia kering tekak dia, susah nak sebut lah. Naminal mughi maghiran ghanira. Belajar makhraj ni terseksa sikit lah, tak maaf lah saya kata. Sebab dia kering, dia boleh jadi kering lama kan. Sejam kita makhraj ni memang betul-betul bagus lah kata. Banyak huruf-huruf yang boleh kita sebut dengan cantik. Okey, kita masuk ayat ke 21. Okey. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kita dalam baca Quran biasanya sabdu ni kita kurang tekan. Maka cara yang lebih betul yang kita nak masukkan pada dalam fabi ayyi ni, kita ulang banyak kali lah. Benda makhraj tu dah tahu dah kat mana, makhraj ada angin tak ada angin, yang tebal ke yang nipis kan, tahu dah kat sini sebab ulang sama je. Okey, ini saya tekankan pada fabi ayyi ya. Okey, sebut ikut saya, fabi ayyi tekankan. Ada yang mana setengah tu fabi ayyi dia buat panjang. Dia tak tekankan, tapi huruf ya tu dia panjangkan sedikit. Itu kita tak gunakan cara macam tu dalam mazhab kita. Memang kalau kita baca, kita tengok qiraat YouTube ni macam-macam YouTube ni ada orang baca macam ni. Itu dia punya lajah tu, qiraat yang disahkan dalam dia punya cara. Itu. Kita tak. Kita betul-betul satu persatu, betul-betul ikut satu persatu dari huruf tu. Huruf tu bagi bawah lah bunyi dia. Macam ril tadi, ril ada rail. Kita tak pilih ri kan, ril masuk lam, ril, ghairil tu itu. Okey, tekankan fabi ayyi ala. Okey, kita nak urut ya tu je. Rabbikuma. Itu dah rabbikuma, tekan rabb. Baru dia kata. Sebab tu huruf rabb, kata perkataan rabb Tuhan kata. Tuhan kalau kita tengok dalam adab kita baca Quran, nama-nama Allah itu pada Rabb dengan Allah diisti'alakan bunyi dia. Rabb bunyi dia agak kuat. Bila ada perkataan Rabb, tekankan. Okey, Rabbikuma tukadziban. Gigit lidah huruf ta pendek, tukadziban. Cantik. Luluh dah. Ayat 21 ni dah talaki. Dah bertalaki.
Alhamdulillah, sampai daripada ayat 1 sampai 21 ni kita dah tahulah kat mana tempat-tempat yang ada angin, yang tebalnya, yang berat. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang, pada minggu keempat dalam makhraj. Ini nak habis dah minggu ni, minggu lepas. Atau ada satu lagi, itu fiqh. Okey, yang ni alhamdulillah kita dapat baca, yang mana insya-Allah cara ni saya nampak ada berkesan gitu. Sama yang nampak, saya nampak berkesan lah. Sebab kita buat cara sebutan dan kita masuk sekali dengan persoalan. Tak boleh jawab, ustaz jawab macam biasa. Rasa kalau kita dengar pun kita tahu dah kat mana huruf-huruf yang angin tu, kita belajar dah, cari dah huruf yang tebal tu. Rasanya dalam beberapa bulan lagi kita dah cari macam ni, kita akan masuk pula huruf-huruf yang tekankan dia. Tapi lambat sikit lah, kita bagi mahir dulu dalam penggunaan huruf-huruf yang angin ini dan huruf-huruf yang tebal, yang dibaca tebal. Dan samping tu ustaz masuk juga makhraj huruf kata. Sifat huruf kita cari dan kita akan serunya dengan makhraj. InsyaAllah kita tutup majlis dan sampai kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منهم ما نسينا علمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.